السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ayat 109 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Ayat 109, ayat berbentuk zajrun, teguran, dan juga ayat berbentuk syakwah atau syikayah, yaitu ayat laporan mengenai golongan yang degil. Wa aqsamu billahi jahda imanihim, dan mereka telah bersumpah dengan sebut nama Allah. Jahidin jahda imanihim, bersungguh-sungguh dalam sumpah mereka. Ada dua perkara, sumpah dengan nama Allah, yang kedua bersumpah sungguh-sungguh. Hakikat sebenarnya tidak. Dan mereka pernah bersumpah dengan sebut nama Allah. Hal keadaan sumpah mereka sungguh-sungguh. Apa dia lafaz sumpahnya? Wallahi, maknanya demi Allah, la in ja'atuhum ayatun, sekiranya datang kepada mereka ayatun, mukjizat yang mereka minta. Ayatun sini ayatun muqtarahatun, sekiranya datang kepada mereka mukjizat yang mereka minta, yang mereka minta daripada Nabi supaya zahirkan, la yu'minunna biha, pasti mereka akan beriman. Pasti mereka akan beriman. Ini sumpah depan Nabi supaya Nabi zahirkan mukjizat. Jika ada mukjizat seperti mereka minta, mereka akan beriman. Maksudnya mukjizat itu datang daripada Allah membuktikan kamu Nabi. Padahal sudah ada pun mukjizat sebelum ini sebagai bukti Nabi sebagai Nabi. Seolah-olahnya sumpah mereka itu menggambarkan mereka akan beriman. Jawab bagi keadaan mereka ni, Allah Ta'ala adakan berbentuk jawapan. Qul, katalah kepada mereka, innamal ayatu indallah, sesungguhnya segala mukjizat di sisi Allah, tidak di sisiku dan tidak dalam kudratku. Jadi kamu minta daripada aku tidak ada arti, sebab ia datang daripada kehendak Allah Ta'ala bila-bila ya Allah kehendaki. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, wa ma yush'irukum, dan kamu tahukah
Sini makna wa ma yu'limukum wa ma yu'limukum. Apa perkara yang memberitahu kepada kamu, yakni tahukah kamu annaha sesungguhnya idza ja'at, apabila mukjizat yang mereka minta itu zahir sungguh, Allah zahirkan, annaha sesungguhnya keadaan yang akan berlaku dalam takdir Allah, ya Allah Ta'ala tahu sungguh-sungguh, idza ja'at, apabila datang pun mukjizat yang mereka minta itu, la yu'minu, mereka juga tidak akan beriman. Di segi takdirnya mereka tak akan beriman. Sebab cara minta mukjizat bukan cara orang akan beriman. Cara minta mukjizat ni bukan cara dia nak beriman. Cara untuk melemahkan Nabi. Cara untuk melemahkan Nabi supaya Nabi tidak boleh jawab permohonan mereka, lalu kalahlah Nabi, menanglah mereka. Itu maksud dia. Jadi cara minta adalah cara bantah. Cara nak melemahkan Nabi. Jadi cara-cara ni dia tak akan beriman. Dia ada dua bentuk minta. Satu minta nak dapat penjelasan. Jika tak jelas. Satu lagi perkara dah jelas. Bukti daripada mukjizat Allah sebelum ini sudah jelas. Maksudnya Nabi adalah Nabi. Tapi minta lagi, bukan lagi minta di sini walaupun dengan bentuk sumpahan untuk dapat penjelasan. Sebaliknya untuk tujuan melemahkan Nabi. Untuk menundukkan Nabi. Untuk diperlihatkan bahawasanya Nabi apabila tak boleh zahirkan mukjizat, dia tak betul. Oleh kerana itu Allah kata, wa ma yush'irukum, kamu tahukah sesungguhnya keadaan yang berlaku jika dizahirkan juga mukjizat seperti mana permintaan mereka, la yu'minun, dalam pengetahuan kami mereka tidak akan beriman. Jadi maklumat daripada ayat ini nak beritahu kepada kita, cara orang akan beriman dia ada satu cara, minta datanya. Cara yang orang tak akan beriman juga dia ada satu cara. Dan ini adalah kaedah untuk kita kenali. Bersumpah sungguh-sungguh pun kalau dia tanya untuk melemahkan Nabi, pertanyaan seperti itu, permintaan seperti itu bukan bermakna dia akan beriman. Asalnya hati hamba ni dalam genggaman Allah. Allah tahu cara-cara siapa-siapa yang berikhtiar untuk iman. Allah juga tahu cara-cara dan ikhtiar-ikhtiar manusia yang tidak akan beriman. Allah kata, wa nuqallibu afidatahum, kamilah yang membolak-balikkan hati mereka. Ini jumlah ta'liliyah. Maknanya apabila dia nak beriman, dia akan boleh berimankah? Ataupun apabila dia nak tinggalkan sesuatu, muka dia boleh tinggalkah? Sedangkan dia daripada irada Allah. Jadi wa nuqallibu afidatahum, dan kami bolak-balikkan hati mereka, wa absarahum, pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awal marah, sebagaimana sebelum ini mereka tidak pernah beriman pun. Sebagaimana sebelum ini mereka tidak pernah beriman pun. Pada awal-awal lagi. Maka selepas ini pun mereka juga tidak akan beriman. Jadi cara ikhtiar mereka tidak menepati ikhtiar orang yang beriman. Walaupun dengan bentuk sumpahan, walaupun bentuk janji. Jadi ikhtiar cara nak beriman dia ada satu cara dia. Ikhtiar tidak akan beriman dia ada satu cara dia. Jadi walaupun bentuk sumpahan, bentuk janji, kalau bentuk seperti ini dia tidak akan beriman. Jadi wa nadharuhum, dan kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, hal keadaan buta hati, kebingungan. Tak tahu mana satu keputusan yang mereka nak ambil. Nak beriman atau tidak. Jadi kami biarkan mereka. Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka itu tak boleh juga keluar daripada kesesatan mereka, ya'mahun, hal keadaan buta hati. Ya'mun buta mata, ya'mah buta hati. Yakni kebingungan, yatahayyarun. Orang kafir gil yang mana jenis seperti ini, yang jenis minta kepada Nabi dengan cara ta'annud,
untuk melemahkan Nabi, tanya untuk melemahkan Nabi. Cara-cara seperti ini, jika Allah Ta'ala adakan perkara-perkara yang pada segi akalnya sudah cukup sebagai bukti untuk beriman, mereka juga tidak akan beriman. Dia ada cara dia. Walau annana nazzalna ilahimul malaikatah. Dan kalaulah bahawa kami menurunkan kepada mereka para malaikat. Semua malaikat menjadi bukti kebenaran Nabi ini, kebenaran Nabi Muhammad. Seperti mana mereka minta sebelum ini? Seperti mana mereka minta sebelum ini? Biar ada malaikat beritahu ni Nabi. Jadi kalaulah kami turunkan kepada mereka para malaikat untuk menyokong Nabi ini, Nabi Muhammad. Dan kalaulah wa kallamahumul mautah, kalaulah orang-orang mati daripada datuk nenek mereka bangkit daripada kubur dan beritahu pada mereka, seperti mana mereka juga minta, fa'tu bi abaina, bawa mari datuk nenek kami yang telah mati, biar dia beritahu akhirat ada atau tidak ada. Allah kata wa kallamahumul mautah, kalaulah mereka tu sampai tahap kami zahirkan orang mati daripada datuk nenek, muncul daripada kubur dan beritahu pada mereka bahawasanya ada akhirat. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula, dan kami himpunkan di depan mereka, kami himpun dan di depan mereka kulla syai'in qubula, segala perkara-perkara yang gaib ada di depan mereka. Maka liyu'minu, mereka tetap juga tidak akan beriman. Ini tiga perkara Allah beritahu. Di segi akalnya sudah cukup sebenarnya untuk orang itu beriman. Walaupun di segi akal sudah cukup kuat cara-cara tadi, orang itu akan beriman, tapi kedegilan manusia sampai tahap mereka juga tidak akan beriman. Illa an yasha Allah, kecuali jika Allah kehendaki. Kecuali jika Allah kehendaki. Allah tukar takdir, itu hak Allah. Walakin aktsarahum yajhalun, akan tapi kebanyakan mereka jahil, yang tidak tahu bahawasanya iman ada cara dia untuk beriman dan degil dia ada cara dia, orang itu akan dikekalkan sebagai orang degil. Jadi kebanyakan mereka tidak tahu. Dalam tafsir ada sebut, tidak tahu bahawasanya jika iradah dalam hati tidak ada, Allah tak bagi. Iradah maknanya inabah dalam hati, nak kebenaran itu tidak ada. Mulut boleh bersumpah, mulut boleh berjanji, tapi dalam hati halus tu jika tidak ada iradah pun Allah tak bagi. Maknanya dia kena ada cantuman di antara benda yang dalam hati, iaitu semangat ataupun nak cari kebenaran, dengan perbuatan luar. Macam zahir luar ni macam nak sungguh, hati tidak ada nak sangat. Hati kalau kita suluh sungguh-sungguh, kalau dikatakan boleh suluh dan nampak, dia tak mahu sangat. Jadi penampilan zahir tak semestinya disukai oleh hati. Penampilan zahir tak semestinya disokong penuh oleh hati. Jadi Allah beritahu walakin aktsarahum yajhalun, akan tapi kebanyakan mereka jahil, tak tahu. Hidayah akan mari apabila hati kamu ada inabah dan perbuatan kamu zahirkan inabah itu. Jadi maknanya satu gambaran yang mana mereka memperlihat kepada Nabi dengan bentuk sumpah dengan nama Allah, seolah-olahnya mereka akan dapat hidayah dengan mukjizat-mukjizat itu. Bersumpah mereka boleh buat, sungguh-sungguh pun mereka boleh berlakon, hati mereka Allah tahu. Sebab itulah inabah dan sifat hati. Sebagaimana Allah Ta'ala jadikan kepada kamu, wahai Muhammad, musuh daripada bangsa sendiri, yang boleh bertutur dengan bahasa sendiri, yang Quran ini diturunkan dengan bahasa mereka, dia boleh jadi musuh. Memang tak terfikir boleh jadi kepada Nabi SAW satu golongan yang mana satu masa dahulu mengangkat derajatnya sebagai alami, tiba-tiba pada masa ni mereka pijak Nabi dengan menuduh Nabi berbagai-bagai tuduhan yang tak munasabah. Jadi Allah Ta'ala beritahu wa kadzalika, sebagaimana orang menentang kamu hari ini wahai Muhammad. Dia tidak perkara itu pelik lagi luar biasa.
Ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan kepada setiap orang nabi sebelum ada saja musuh. Perkara ini tak perlu diherankan. Beginilah juga kami telah jadikan setiap orang nabi dulu aduan, ada saja musuh. Musuh jenis mana? Syayatin al-ins, musuh jenis syaitan manusia. Wal jin, musuh jenis syaitan jin. Jin yang jahat. Jin yang bakal menjadi ahli neraka kekal. Dua-dua ni akan berkongsi sama, akan menjadi musuh kami. Ayat yang kita nak baca ni sampai ujung bab dia, nak beritahu bahawasanya berhubungan dengan jin adalah alamat orang tu tidak baik. Alamat orang tu tidak baik. Seramai-ramai sahabat Nabi tidak ada pun satu riwayat golongan sahabat Nabi untuk apa-apa perkara ada hubungan dengan jin. Tidak ada. Bahkan jin yang baik pun dia tidak ada hubungan dengan manusia. Dia sama-sama dia. Orang-orang yang baik di kalangan sahabat dan tabi'in, ulama mujtahidin, dia ada hubungan dengan manusia. Jenis orang baik-baik. Dikumpulkan oleh ulama, orang baik-baik semua jenis gitu. Jin baik-baik, sama-sama dia. Kita dah baca surah Al-Qaf. Dia ada sama-sama dia. Nabi hanya dapat tahu dan kita semua dapat tahu tentang jin sama-sama dia daripada wahyu. Tanpa wahyu Nabi buat tahu macam mana perihal jin. Apatah lagi nak berhubungan. Jadi di sini ayat kita akan baca rentetan dia nak beritahu ada hubungan dengan jin adalah alamat tidak baik yang boleh membawa kepada manusia itu syirik dan kufur kepada Allah. Kita akan baca. Jadi seperti mana kamu ada musuh yang hari ini menentang kamu, sebenarnya dia ada kongsi itu dengan musuh yang tak nampak, iaitu jin, syaitan. Macam mana cara mereka menyesat satu sama lain? Yuhi ba'duhu ila ba'din. Membisikkan setengah syaitan kepada setengah manusia yang syirik. Membisikkan setengah jin kepada setengah manusia yang syirik. Melalui mana apa? Melalui bisikan dalam hati, melalui mimpi. Dua-dua itu melalui. Melalui bisikan dalam hati, melalui mimpi. Macam mana awak tahu jin? Sebab bertentangan dengan wahyu. Sebab bertentangan dengan wahyu. Dia berbeza dengan ilham. Berbeza dengan mimpi yang baik. Mimpi yang baik menepati wahyu. Itu cara dia. Nabi SAW beritahu mimpi yang baik adalah 1/46 kenabian. Mana perkara yang gaib diketahui melalui mimpi, dia 1/46 di juzuk kenabian. Macam mana nak tahu dia? Ulama hadis kata, dengan kita tengok mimpi itu pada nas yang sudah ada, pada kitab muktabar yang sudah ada. Jika menempati dan tepat, maknanya mimpi itu adalah petanda yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jika mimpi dan juga bisikan dalam hati itu bercanggah dengan wahyu, itulah dia syaitan. Kita tak nampak syaitan, kita tak kenal, kita tak dengar. Tapi bertentangan dengan wahyu lah alamat dia adalah syaitan. Jadi yuhi sini membisikkan ba'duhum setengah mereka sini setengah jin, setengah syaitan. Ila ba'din kepada setengah yang lain, yakni setengah kepada manusia yang syirik. Allah jadikan jin membisikkan kepada setengah manusia yang syirik. Zukhrufal qawli, perkataan-perkataan yang kotor tapi disaluti dengan benda bersih. Perkataan-perkataan bahaya disaluti dengan benda baik. Dengan kata lain, zukhrufal qawli ini perkataan-perkataan yang racun disaluti dengan ubat. Dia bisikkan kepada seorang, mana syaitan membisikkan kepada manusia zukhrufal qawli, perkataan-perkataan yang telah adun dinampak baik oleh seorang yang syirik, sedangkan perkara itu adalah racun akidah dia. Ururan untuk memperdayakan semata-mata. Untuk memperdayakan semata-mata. Dia memang ada hubungan dengan surah Al-Hamid 7. Untuk memperdayakan semata-mata. Sedangkan jalan keluar ada. Jalan keluar hanya dekatkan diri kita dengan wahyu.
Satu-satunya itu. Jauh dengan wahyu, Tuhan pun hantar syaitan. Syaitan akan membisikkan perkara yang kononnya baik. Dan kata sama dengan wahyu. Itulah zukhruf. Suatunya yang dinampak elok oleh orang syirik, sebenarnya hakikatnya racun. Tujuan bisikan ini berlaku liyugharrir, litaghrir, untuk memperdayakan. Sini maf'ul li ajli. Ghururan, untuk memperdayakan. Khida'an, untuk memperdayakan. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Kalau Tuhan kamu kehendaki, mereka tak mampu. Kalau Tuhan kamu kehendaki, mereka tak mampu buat begini. Tapi Allah kehendaki. Allah walakinnahu ya lam yasha. Allah Taala kehendaki berlakunya begini. Jadi walau sya'a rabbuka ma fa'alu. Kalaulah Tuhan kamu kehendaki, mereka tak mampu melakukan bisikan-bisikan untuk memperdayakan. Tapi Allah adakan juga perkara ini sebagai ujianmu. Allah akan adakan juga perkara ini, bisikan berlaku sebagai ujian. Jadi manusia yang syirik akan didatangi oleh bisikan untuk membuat sesuatu yang bersaing dengan syariat. Menjadi saingan syariat. Baik di segi kepercayaan, baik di segi amal. Baik di segi wirid, baik di segi bacaan. Bersaing dengan syariat. Untuk memperdayakan. Jadi manusia yang syirik ambil daripada jin. Manusia yang syirik sebar kepada manusia yang seumpama itu. Manusia yang syirik ambil daripada jin. Manusia yang syirik tadi sebar ke sesama dia. Sebar sesama dia. Oleh kerana itu, kalau ada begini, fadharuhum, maka biarkanlah mereka. Wa ma yaftarun, apa yang mereka ada-adakan itu. Biarkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan itu. Maknanya itu adalah suatu takdir yang Allah adakan sebagai ujian. Suatu takdir yang Allah Ta'ala adakan sebagai ujian. Maknanya dalam akal dan fikiran kita yang belajar ni, ada suasana di luar sana dengan banyak sekali. Mana bisikan yang disebarkan oleh jin kepada manusia yang syirik lebih banyak lagi daripada manusia yang bertalaki wahyu. Bukan kata adakah? Banyak. Lebih banyak lagi daripada apa yang ada dalam wahyu. Kita akan baca dalam surah Nur. Apabila Nabi cuba nak menyampaikan wahyu, wapuk syaitan sudah berkeliaran menyebarkan berita-berita dan perkara-perkara yang menyebabkan manusia itu menentang wahyu. Di sini Nabi nak menyampaikan sesuatu, syaitan telah usaha kepada orang yang akan disampaikan oleh Nabi berita daripada wahyu, pahaman-pahaman mereka. Kita akan baca dalam surah Nur. Jadi maklumat-maklumat seperti ini, bagi kita yang belajar, ada jalan keluar. Kita boleh tahu. Walaupun perkara itu memang dalam takdir Allah, kita boleh tahu dan ada jalan keluar. Bagi mereka yang tidak ada hubungan dengan maklumat seperti ini, yang Allah khabarkan untuk hamba-Nya tahu, maka mereka inilah akan terperangkap. Lalu Allah kata, siapa yang akan terpengaruh dengan bisikan jin? Siapa? Semua orang? Tidak juga. Walitasugha ilaihi. Jadi Allah beritahu dalam ayat ini 3 perkara. Pertama, walitasugha ilaihi, akan cenderung kepada bisikan syaitan yang diambil oleh manusia syirik. Afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hati-hati orang yang tidak yakin dan tidak fikir akhirat. 2 perkara dalam perkara ini lah. Akan tercenderung kepada bisikan-bisikan daripada bisikan jin yang disebar oleh manusia-manusia syirik. Hati-hati yang tidak percaya dan tidak ada fikir akhirat. Percaya dan fikir akhirat hanya satu saja jalan, iaitu hubungan rapat dengan wahyu. Sebab akhirat tidak akan dapat maklumat ini daripada mana-mana kitab. Hanya kitab wahyu sahaja yang membicarakan akhirat dengan jelas. Ini satu perkara yang kita kena sedar. Kalau tanya akhirat, siapa boleh beritahu? Seramai-ramai pijak pandai dia mengaji itu, dia buat apa-apa kursus atau apa-apa degree pun, nak tanya sepatah akhirat dia tak boleh jawab. Fail, kosong.
Akhirat hanya wujud dalam wahyu sahaja. Jadi akan cenderung kepada perkataan-perkataan yang dibisikkan oleh orang syirik yang ambil daripada jin itu, hati-hati yang tidak percaya akhirat dan tidak ada fikir akhirat kerana tiada hubungan dengan kitab akhirat. Kita boleh katakan mudah saja, kerana tidak ada hubungan dengan kitab akhirat. Orang yang ada hubungan dengan kitab akhirat, dia akan ada percaya akhirat. Bukan saja ada, dia akan ada fikir akhirat. Dan dia akan ada ikhtiar yang bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri dia di akhirat. Dan semua ini berada dalam kitab wahyu. Kitab wahyu sahaja, satu-satunya kitab yang membicarakan akhirat dengan tepat. Kitab lain dia beritahu cara dia, rambang. Boleh jadi itu, boleh jadi itu, semua boleh jadi tidak betul. Tak jelas. Yang jelasnya wahyu Allah. Sebab Allah saja boleh beritahu akhirat. Dia di antara perkara gaib. La ya'lamuha illahu, tidak boleh mengetahui akhirat kecuali dia. Jadi ada hubungan dengan kitab akhirat lah, akan ada percaya akhirat. Akan ada fikir akhirat. Akan ada ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk selamat di akhirat. Jadi orang yang tidak ada benda ni, dia akan cenderung kepada bisikan yang disebar oleh golongan manusia yang syirik kerana terperangkap dengan jin. Selepas dia terpengaruh, waliyardahu, dan mereka akan rasa puas hati untuk beramal. Ya dah, ni betul ni. Saya agak sangat-sangat bagus dah. Lalu dia apa ni, cenderung nak dengar. Setelah dengar, oleh kerana tak ada padanya antibody rohani daripada wahyu, waliyarduh, lalu dia akan mempersetujuinya. Dia akan meredainya, dia akan menerimanya. Waliyarduh, dia rasa puas hatinya maklumat-maklumat bisikan itu. Quran daripada sudah berpuas hati dan menjadi satu kepercayaan yang dia terima, waliyaqtarifu, lalu dia pun melakukan tindakan di atas kepercayaan daripada bisikan itu. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, lalu mereka akan melakukan tindakan apa yang mereka akan lakukan di bawah takdir Allah. Adalah suasana tu, mereka akan buat upacara ni, mereka akan baca wirid tu, mereka akan amal-amalan ni, yang semua tidak ada dalam wahyu. Menjadi satu pegangan di atas perkara-perkara yang tidak sabit, yang tidak sahih. Allah Ta'ala beritahu, setelah Allah turunkan wahyu, dalamnya adalah bukti yang jelas untuk tajuk agama. Dia bukan untuk tajuk dunia, untuk tajuk agama, untuk tajuk perkara yang dapat kita ikuti dengan jelas, lagi sahih untuk menghadap Allah. Sudah ada benda tu, kalau masih duk cari benda lain, masih duk cari benda lain, mana cari benda lain satu perkara yang menyalahi fitrah. Memang fitrahnya tak betul sangat-sangat. Jadi Allah Ta'ala adakan jumlah, afa ghairallahi abtaghi hakama, apakah selain pada Allah aku akan cari hakama? Hakama makna apa? Hakim ni satu perkara isi fa'il, sini hakama. Apakah selain daripada Allah Ta'ala aku akan cari yang membuat keputusan? Mana satu di antara dua ni yang betul? Hakim yang betul-betul mahir lagi bijak. Adakah selain daripada Allah Ta'ala aku akan cari hakim yang betul-betul mahir lagi bijak, yang merupakan lambang bagi segala hakim-hakim, untuk dia bagi padaku keputusan ni betul, ni tak betul? Sedangkan hakim Allah Ta'ala itu, wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala, sedangkan hakim Allah Ta'ala yang maha bijak telah pun menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang lengkap. Dalam itulah undang-undang. Kitab yang lengkap. Al-kitab maknanya kitab yang lengkap, bukan beberapa juzuk, bukan beberapa surah. Hakim itu sudah menurunkan kitab yang lengkap. Bukan saja lengkap, mufassala, mudah difahami kerana dia diperjelaskan satu persatu, yang tidak akan keliru bagi orang belajar. Nak cari benda lain lagi. Jadi Allah Ta'ala hakamul hakimi, pengadil yang lebih, yang paling arif, yang paling alim, hakim yang paling sempurna, sudah pun menurunkan kitabnya.
untuk dipelajari yang lengkap lagi jelas. Dalam itulah perbezaan akan didapati apabila belajar hak mana satu, batil mana satu. Lebih-lebih lagi walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami bagi kepada mereka kitab dulu-dulu seperti Allah bin Salam yang jujur bukan yang penipu, ya'lamuna, dia pun yakin annahu munazzalun min rabbik, Quran ini diturunkan daripada Tuhan kamu bil haq, memang sebenar. Bil haq dengan makna bil muhkam, dengan perkara yang memang sebenar. Oleh kerana itu kamu Muhammad, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu jadi daripada golongan yang meragui. Dituju pada Nabi, Nabi tidak meragui. Ayat ini tafhima ummatihi, untuk memberi faham kepada umatnya, beginilah cara. Nabi sudah, Allah bagi wahyu padanya. Dia adalah orang terpilih yang berada di atas jalan betul. Ya Allah Ta'ala berkali-kali tegaskan dalam wahyu Quran dia, kamu berada di atas jalan betul, akhlak budi pekerjamu betul, semua sekali memiliki derajat yang paling tinggi. Itu Nabi kita. Tapi ayat ini tafhima ummatihi wa ta'lima ummatihi. Tafhima ummatihi wa ta'lima ashabi. Maknanya ayat ini untuk difahamkan kepada sekalian umatnya dan untuk diajar kepada sahabatnya. Jadi kamu janganlah jadi golongan yang betul-betul, janganlah kamu jadi golongan yang meragui. Jangan kamu meragui seperti mana golongan yang meragui. Takut ada perubahan? Soalannya, takut ada perubahan? Takut dulu, kali ini tidak. Allah beritahu, tammat wa tammat kalimatu rabbika sidqan, telah sempurna, lengkap kalimah Quran Tuhan kamu di segi jujurnya dia, di segi adilnya dia. Pemberitahuan Al-Quran yang lengkap ini jujur, benar belaka, lagi adil apabila dia dihayati. Dalam masyarakat apabila dia ditegakkan, maka amalan dan tindakan itu adalah dikira adil pada setiap zaman hingga kiamat. La mubaddila li kalimati, tiada perubahan akan kalimah-kalimah wahyu Al-Quran ini. Dia tak akan berubah. Dia tidak seperti undang-undang yang direkod oleh kepala manusia. Selepas 100 tahun berubah, selepas 100 tahun berubah. Berubah sentiasa. Kerana apa? Kerana bukan daripada perkara yang adil. Wa huwa sami'. Allah Ta'ala yang menurunkan wahyu ini, dia maha mendengar. Yakni keluhan hamba dan ritihan hamba yang memberitahu sesuatu kepada dia, dengar dan boleh lakukan tindakan. Apa yang dia dengar? Al-Alim, maha mengetahui akan hakikat hamba itu yang dia nak bagi hidayat ataupun sebaliknya. Apabila Quran yang lengkap, neraca yang adil sudah ada, soalannya kenapa masyarakat ramai-ramai tidak boleh ikut? Segelintir saja boleh ikut. Jadi sini Allah nak beritahu, kebenaran dia tidak kira ramai atau sedikit. Kadang-kadang ramai, kadang-kadang sedikit. Kita tak boleh tengok yang luar pada wahyu. Luar pada wahyu itu bukan ukuran. Ukuran hanya wahyu. Sebab tu dalam Al-Quran kita akan dapati, ada Nabi ni tidak ada pengikut pun. Satu kaum tu kafir belaka. Kalau tengok majoriti, satu dengan majoriti. Tapi Nabi tu tak selamat. Sebab Nabi tidak tengok kaum dia. Nabi tengok wahyu yang ada bersama-sama dengan dia. Dalam hadis sahih, ada satu orang Nabi itu, 2 orang saja pengikut. Ada satu orang Nabi itu, ramai pengikut. Ada satu orang Nabi, 1 orang pun tak ada pengikut. Dalam hadis sahih, Nabi tahu pengikut bukan ukuran. Ukuran adalah wahyu. Ukuran adalah wahyu. Kemudian manusia dia akan kata, kita nak ikut orang ramai. Cara jawapan seperti itu, cara yang tidak betul. Allah Ta'ala beritahu sebagai ayat Zajrun, wa in tuti' aktsara man fil ard, sekiranya kamu ikuti, selepas dalil yang jelas ini daripada wahyu, jika kamu ikuti kebanyakan manusia-manusia yang ada atas muka bumi, nescaya yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Islam. Sebab mereka kebanyakannya mengikuti hawa nafsu. Dia tak mampu nak mengikuti wahyu. Oleh kerana tak mampu mengikuti wahyu, mereka dikira mengikuti hawa nafsu. Jadi ramai sangat orang mengikuti hawa nafsu.
jika kamu ikut mereka yang mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Ta'ala yang sabit daripada wahyu. Itu perkara sangat mudah. Kita akan tanya, yang ramai itu takkan tak betul? Sebab dia ramai. Allah beritahu, in yattabi'una illa dhann. Tidaklah yang mereka mengikuti walaupun dia ramai kecuali zan, sangkaan, andaian, agakkan. Zan ni satu perkara yang bertentangan dengan keyakinan. Tidak mereka mengikuti kecuali zan, sangkaan, andaian. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka dalam pahaman-pahaman andaian, dalam pahaman-pahaman sangkaan yang tidak berlunas kepada bukti-bukti yang kukuh, illa yakhrusun, mereka yakhrusun, mengagak-agakkan di segi perkataan. Jadi apabila dia hurai perkara zan, huraian dia dikira kharsu. Kharsu ini maknanya membuat adayah, yang digunakan pakai dalam bahasa Arab untuk orang yang nak pergi beli pajakkan pokok tamak. Setelah matanya pokok tamak, dia pun agak daripada pokok tamak ni akan wujud 100 guni. Saya nak beli dengan harga 100 guni. Sebab dia tengok buah-buah tamak ni begini-begini. Andaian, Arab panggil al-kharsu. Jika bilang sebiji-sebiji, takdid, mana bilang sebiji itu yakin. Tapi agak, ni dalam 10 guni. Kadang-kadang lebih 10 guni, kadang-kadang cukup 10 guni. Sebab apa? Sebab kharsu. Buat secara andaian. Jadi kalaulah akidah dia, kefahaman dia bukan daripada bukti, maka dia dikira zan, suatu sangkaan. Boleh jadi betul, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kemudian sangkaan tak dia bila dia hurai, maka huraian dia panggil kharsu, anggaran. Kedua-duanya tidak tepat. Tidaklah yang mereka ikut itu kecuali zan, kerana tidak berasal pada bukti, dan tidaklah huraian-huraian mereka daripada zan mereka kecuali kharsu. Perkataan yang merupakan andaian semata-mata, boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi. Oleh kerana itulah Tuhan kamu, bahawa Tuhan kamu sahaja dia maha mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya yang sebenar. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah maha mengetahui siapa yang betul-betul terpimpin. Siapa yang akan sesat daripada jalan yang benar, Allah tahu. Siapa yang betul-betul terpimpin, juga Allah tahu. Jadi serah pada dia. Tak perlu kamu hitung. Tak perlu kamu kira. Kira-kira 7 bilion manusia dalam dunia. Yang beriman hanya 1,000 orang. Allah lebih tahu. Jadi perkara banyak mana beriman, banyak mana tak beriman, tidak perlu kamu tahu. Sebab Allah lebih tahu. Kalau kamu kira-kira pun kamu tak akan tahu. Katalah kira negara ni population dia atau penduduk dia sekian Muslim. Banyak mana kita tak perlu tahu. Jenis-jenis seperti itu tak perlu tahu. Majoriti, minoriti ni macam mana orang benar, orang baik, tidak perlu tahu. Yang pentingnya kamu tu betul. Jadi Allah Ta'ala kata dia lebih tahu. Siapa yang akan terpimpin, siapa dia akan jadi sesat, Allah lebih tahu. Jadi kamu tak perlu buat perhitungan ramai atau sedikit. Bahagian kedua surah yang banyak dibicarakan dalam ni, amal-amal yang dikira amal syirik. Sebelum ni banyak memberitahu tentang akidah-akidah yang syirik. Sini amal-amal. Bermula pada ayat ini, amal-amal yang dikira betul sedangkan salah. Amal-amal yang dikira yang dianggap betul sedangkan salah. Dan satu lagi amalan-amalan yang ditinggalkan kerana dianggapkan salah. Dia tinggal. Dan benda itu betul. Lebih-lebih lagi tajuk keagamaan. Tajuk penghalalan, pengharaman. Tajuk penghalalan dan pengharaman yang manusia yang berilmu pun boleh jadi terjerumus. Seperti mana ulama Yahudi Nasara. Yang Allah sebut dalam surah Taubah. Nanti kita akan baca. Jadi orang kafir kurang kerana mengikuti fatwa yang salah. Salah zahir, bukan daripada ijtihad. Salah zahir. Allah Ta'ala beritahu jelas-jelas dalam Al-Quran, perkara ini halal, dia kata haram. Jadi ramai pengikut dia pun sokong
perkara itu bertentangan dengan wahyu, maka mereka telah jadikan ulama-ulama mereka sebagai Tuhan kerana berkemampuan mengatakan halal dan haram pada makhluk. Telah jadi Rabb. Jadi telah menjadi Tuhan kerana terang-terangan mengatakan halal pada perkara yang haram dan terang-terangan mengatakan haram perkara yang halal. Dia telah jadi Rabb, dia telah jadi Tuhan. Dia telah ambil tugas Tuhan. Lalu kafirlah dia, dan penyembah dan penyokong mereka juga kufur. Yang kita akan baca dalam surah Taubah. Di sini kita akan baca mengenai ada sebahagiannya dihalalkan perkara haram, ada pula diharamkan perkara halal. Di antaranya, mereka makan bangkai yang mati sendiri. Mereka tak makan sembelihan orang Islam yang sembelih dengan sebut nama Allah. Jadi Allah beritahu, wa ma lakum, dan kenapa kamu alla ta'kulu, tak boleh makan mimma dzikra rasulullahi alaihi, sembelihan yang telah disebut pun nama Allah pada masa sembelihnya. Kenapa kamu tak makan? Sedangkan inilah cara halal. Wa qad fassala lakum ma harrama alaikum, sedangkan Allah Taala telah jelaskan kepada kamu perkara-perkara yang dia haramkan pada kamu. Kalau ini halal. Illa ma turitum ilai, kecuali perkara haram pun apabila kamu terdesak menyebabkan mati kalau tak makan, dibenarkan. Itu perkara jika sekiranya terdesak. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim bighairi ilmin, dan sesungguhnya ramai mereka la yudhilluna bi ahwaihim, menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka, yakni dengan fatwa-fatwa hawa nafsu mereka, bighairi ilmin, tanpa ilmu dan dalil. Dan ramai di antara mereka, ayat ini biasanya berlaku kepada orang Mekah yang menyesatkan orang lain dengan fatwa-fatwa hawa nafsu mereka tanpa ilmu wahyu dan juga tanpa dalil. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, dan sesungguhnya Rabb kamu, dia maha mengetahui siapa golongan yang betul-betul melampaui batas. Oleh kerana itu, kamu hendaklah belajar biar dapat tahu segala-gala jenis perkara yang haram dan halal. Ada setengahnya zahir, ada setengahnya batin. Perkara-perkara halal dan haram yang zahir seperti makanan dan minuman. Perkara-perkara halal dan zahir dan juga haram yang batin seperti akidah tauhid atau akidah syirik. Jadi wadharu zahiral ithmi. Mula-mula ada dalam ayat ni makna belajar. Belajarlah hingga kamu tahu benda zahir itu adalah haram. Belajarlah hingga kamu tahu benda batin ini adalah haram, supaya kamu tinggalkan. Belajarlah supaya kamu dapat tahu benda zahir ini halal, dan belajarlah supaya kamu dapat tahu benda batin ini halal, akidah dan juga perkara-perkara halal. Jadi supaya kamu dapat amalkan. Jadi wadharu zahiral ithmi, dan kamu hendaklah tinggalkan dosa-dosa yang zahir, termasuk sembelihan yang disebut nama selain pada Allah. Ya zahir. Sembelihan yang tak disebut nama Allah, disebut nama selain pada Allah, untuk berhala, untuk pujaan jin, untuk pujaan syaitan dan sebagainya. Wa batinahu, hendaklah kamu tinggalkan dosa-dosa yang batin, iaitu jenis kepercayaan yang dikira bertentangan dengan tauhid. Tinggalkan, dua-dua tinggal. Jadi nak tinggalkan perkara seperti ini, dia kena tahu. Tak tahu macam mana nak tinggal. Lebih-lebih lagi jahil murakkab, tahu benda salah, menganggapkan dia betul. Jadi tahulah perkara itu dengan belajar. Ini amalan zahirnya dosa, dan perkara ini perkara batin, iaitu akidah kepercayaan, dan dikira menyalahi tauhid adalah dosa. Jadi tinggalkan zahiral ithmi wa batinah. Kamu hendaklah tinggalkan kesemuanya, dosa-dosa yang zahir dan dosa-dosa yang batin. Kalau berdegil, innal ladzina yaksibuna al-ithma, sesungguhnya mereka yang melakukan dosa sama ada zahir dan batin melalui ikhtiar mereka, tetap sayujzauna, mereka akan diberi balasan bima kanu yaqtarifun, dengan sebab usaha ikhtiar mereka itu sendiri. Pasti mereka akan diberi balasan dengan apa yang mereka telah usaha ikhtiar sendiri.
Tadi makanlah sebab ia adalah halal. Sini pula wala ta'kulu. Jangan pula kamu makan sembelihan lam yuzkar ismullahi alaihi, yang tidak disebut nama Allah pada masa sembelih, bahkan disebut nama lain pada Allah. Janganlah pula kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah dengan disebut nama selain pada Allah. Sebab apa kena terjemah begitu? Sebab tak sengaja sebut nama Allah, walaupun ada khilafiyah ada dalam perkara ni, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i tak sebut nama Allah kerana lupa, tidak ada masalah, boleh makan walaupun ada perselisihan dari segi makruh atau khilaful aula. Ayat ni nak beritahu, janganlah pula kamu makan binatang yang disembelih tidak disebut nama Allah, bahkan disebut nama-nama syaitan terbenci, nama-nama pujaan-pujaan wali dan nabi atas sembelihan itu. Wa innahu la fisqun. Sembelihan seperti itu dia adalah fisqun, keluar daripada ketaatan kepada Allah. Dia langgar perintah. Dia keluar daripada ketaatan. Binatang itu makhluk Allah. Nak makan dia sembelih sebut nama Allah. Bukan makhluk ni dicipta oleh sesiapa. Jadi cara tu saja diluluskan. Wa inna syayatin. Allah pun adakan jumlah. Orang sembelih untuk syaitan ataupun orang sembelih untuk wali nabi yang dibisikkan oleh syaitan tu, itu semua bisikan yang melencongkan manusia daripada syariat yang ada dalam kitab. Jadi wa inna syayatina, sesungguhnya pokok syaitan tu, sini masuk dua-dua, pokok syaitan jenis manusia dan jin itu la yuhuna ila awliyaihim, akan membisikkan kepada golongan-golongan pengikut mereka, golongan-golongan peminat mereka. Awliya dengan makna teman rapat mereka, orang sepahaman dengan mereka. Syaitan-syaitan manusia atau jin akan membisikkan kepada orang-orang yang rapat dengan pahaman mereka, orang yang ada hubungan rapat dengan mereka, liyujadilukum, untuk membantah kamu yang ada bukti dan dalil. Dia bisikkan pada kamu, dia bisikkan kepada mereka supaya datang pada kamu membantah kamu, sedangkan kamu ada bukti dan dalil daripada wahyu. Kalaulah bantahan-bantahan bertalu-talu datang pada kamu, kamu jadi berubah, lalu kamu akan ikut mereka. Allah beritahu, wa in ata'tumuhum, kalau kamu taat pada perkataan mereka, tinggalkan bukti dan dalil yang ada daripada kamu, innakum lamusyrikun, kamu akan dikira syirik. Tajuk ni sangat-sangat bahaya. Sangat-sangat bahaya. Jadi perdebatan di antara kamu dengan mereka di segi halal haram yang jelas. Jadi kalau kamu dengar kata-kata mereka, ini pun halal juga sedangkan Allah kata haram, ini pun haram sedangkan Allah kata halal, kamu jadi syirik fit tahlil wa tahrim. Kamu juga telah mensyirikkan Allah Ta'ala dengan menganggap ada lagi kuasa kedua yang boleh menghalal dan mengharamkan. Di sini tahlil wa tahrim. Allah Ta'ala kata innakum lamusyrikun, bahawa kamu juga syirik kerana taat kepada golongan yang menghalal dan mengharamkan. Ayat seterusnya sebagai tafsir beserta takhwif sekaligus. Jadi manusia setelah dapat wahyu daripada Allah, sebenarnya dia telah dapat penjelasan yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada kegelapan jahil dan kegelapan degil kepada cahaya taat, cahaya iman, kepercayaan betul dan cahaya taat. Jadi Allah beritahu sebagai tafsir, awaman kana maitan, apakah sama satu orang yang mati hati, bukan mati manusia jasad, apabila mati duduk dalam kubur, mati hati dia, jasad masih hidup. Fa ahyainahu, lalu kami jadikan hatinya hidup dengan sebab iman dan akidah yang betul daripada sumber yang sahih. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya melalui pedoman wahyu itu sebagai cahaya, yamshi bihi finnas, yang boleh berjalan dengan cahaya itulah ke dalam manusia yang gelap-gelap. Manusia walaupun dia gelap macam mana pun, dengan cahaya wahyu ni dia boleh berjalan, dia boleh hidup dalam masyarakat kufur. Orang lain gelap, dia tak. Jadi yamshi bihi finnas, dia boleh berjalan dengan wahyu yang cahaya daripada Allah Ta'ala itu dalam kalangan manusia yang gelap. Apakah sama seperti mana kaman satu orang lain bandingan orang lain pula, mathaluhu fi dhulma, duduk dalam gelap gelita, hatinya gelap gelita, tidak ada sebarang cahaya, dan pula laisa bi khariji minha, tak mungkin keluar pun daripada cahaya itu kerana tidak diberi cahaya.
Duduk dalam gelap gelita dan tak mungkin keluar daripada gelap itu kerana tidak diberi cahaya. Apabila kamu fahami bandingan-bandingan ini, kadzalika. Jumlah taklil dia. Kadzalika, beginilah orang-orang yang hidup tapi mati hati, zuyyina lil kafirin. Diperlihatkan kepada orang engkar mati hati itu, elok dipandang oleh mereka, maka nu ya'malu amalan syirik yang mereka lakukan. Beginilah contoh mudah saja, orang-orang yang mati hati duduk dalam gelap gelita itu diperlihatkan oleh syaitan buruk, amalan buruk mereka, syirik yang buruk mereka itu baik. Apa yang mereka lakukan, sedang lakukannya itu. Jadi berakidah salah itu dia anggapnya betul, dia anggapnya baik. Dan beginilah cara dia. Hatinya sudah gelap gelita tapi masih lagi dianggapnya betul dan baik. Dia anggap betul dan baik itu daripada mana? Daripada bisikan, tazyin daripada syaitan. Allah Ta'ala beritahu, golongan-golongan yang mempengaruhi golongan ini memang ada. Baik zaman Nabi kita Muhammad SAW daripada kalangan Abu Jahal, Abu Lahab, pemuka-pemuka yang mempengaruhi masyarakat Mekah. Dan zaman sebelum, yakni ada ketua-ketua kaum yang mempengaruhi kaum bawahan. Ketua kaum dia guna kemampuan untuk menyesatkan dengan pengaruh dia, yang menyebabkan masyarakat bawahan terpesong daripada wahyu ikuran kerana pengaruh sahaja, bukan kerana ilmu. Bukan kerana ilmu. Jadi masyarakat bawahan ni seperti gerabak kereta api pot turun, yang mempengaruhi mereka enjin. Enjin mereka hanya ikut hawa nafsu. Jadi pot turun hanya terpengaruh kerana pengaruh, bukan kerana ilmu. Dia mempengaruhi majoriti masyarakat. Seperti mana Abu Jahal, Abu Lahab dan geng-geng dia mempengaruhi masyarakat Mekah. Hingga sanggup orang Mekah ni berperang. Jadi peperangan kali pertama Allah kutip semua yang mempengaruhi ini, orang besar-besar mempengaruhi ini, Allah Ta'ala masuk ke dalam lubang di Badar. Tinggal kurang sikit. Dia mempengaruhi masyarakat dia bukan dengan ilmu. Dia mempengaruhi masyarakat dia dengan riasah dan juga harta. Dengan ketuanya dia, riasah ni kepimpinan dan kekayaan. Dengan kepimpinan dan kekayaan. Jadi masyarakat mengikuti dia bukan kerana ilmu. Masyarakat hanya mengikuti dia kerana kepimpinan dia, kerana takut pada kepimpinan dia dan kerana harta benda dia. Allah sebut dalam ayat ni. Wa kadzalika, dan beginilah juga seperti mana orang Mekah ini ada Abu Jahal, Abu Lahab. Ja'alna fi kulli qaryah, kami telah jadikan juga pada tiap-tiap daerah dulu-dulu pun akabira mujrimiha, pembesar-pembesar yang bersalah. Pembesar-pembesar yang dikira bersalah dalam agama. Mujrim maknanya pelaku-pelaku kesalahan agama. Lebih-lebih lagi tajuk akidah. Liyamkuru fiha, golongan inilah akan memperdayakan pengikut rakyat jelata dan orang-orang bawahnya. Makar maknanya memperdayakan muslihat yang dia buat untuk menghalang orang bawahan dia, pengikut tegar dia yang terpengaruh dengan dia, daripada mengikuti Nabi yang ada padanya ilmu wahyu. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, tidaklah mereka memperdayakan, membuat rancangan-rancangan untuk melindungi pengaruh dia, untuk menjaga pengikut dia. Tidaklah mereka memperdayakan illa bi anfusihim, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, hal keadaan mereka tidak sedar pun. Segala tidak tanduk maslahat itu makan diri. Ayat sesungguhnya laporan daripada Allah Ta'ala kedegilan manusia. Orang yang jahil, dia menentang ilmu kerana kesombongan yang ada pada hati orang yang jahil. Orang alim, betul-betul berilmu, makin orang beritahu satu ilmu, makin dia suka. Katalah dia belajar, katalah separuh Al-Quran. Dia sudah dapat banyak perkara yang menyebabkan nafsu dan juga keinginan dia tunduk kepada syariat. Lalu apabila orang ada tawarkan pada dia nak belajar satu lagi, dua lagi, tiga lagi, dia sangat-sangat suka. Kurang kerana wahyu tadi telah memberi keuntungan kepada dia. Ini kesan wahyu. Jahil tidak.
Jahil kosong wahyu, kosong ilmu. Apabila orang nak bagi tahu pada dia ilmu atau wahyu, cuma bertentangan dengan amalan rutin kejahilan dia akan menolak habis-habis. Itu perbezaan. Perbezaan. Orang yang berilmu makin lama makin kuat. Sahabat Nabi mula-mula masuk Islam dapat 2-3 ayat. Tapi oleh kerana makin lama sehingga 30 juzuk semua dalam dada dia. Tidak kata ada 2-3 ilmu jadi sombong takabur, tidak. Itu bukan cara ilmu. Ilmu makin mengaji, makin bertambah rendah diri, makin bertambah taat. Makin bertambah minat. Itu asalnya ilmu wahyu. Itu para sahabat contoh dia. Sehingga bila wafatnya Nabi masih belajar, masih tanya. Siapa-siapa di antara sahabat-sahabat yang tahu lebih pada dia akan pergi tanya. Kadang-kadang dia sudah tahu tapi sahabat tu tengok dengar dari sendiri pada Nabi, dia dengar daripada orang lain. Dia pergi tu untuk tanya sahabat yang dengar daripada Nabi, adakah betul apa yang dia dengar? Hanya untuk tahqiq, untuk kepastian sahaja. Ini semua ni adalah hasil daripada mulianya ilmu. Sifat baiknya ilmu. Bertentangan dengan jahil. Jahil kosong ilmu tidak ada, tapi yang adanya kesan-kesan kerana kosong ilmu ada takabur, ada sombong, ada degil, ada sebagainya. Jadi oleh kerana kejahilan merupakan suatu sifat kesombongan, maka orang nak ajar ilmu pada dia satu pun dia sombong, tak mahu terima. Itu nahas. Sialnya jahil ni, dia tak minat ilmu. Berkatnya ilmu ni, dia minat pada ilmu. Perkara yang sangat-sangat jelas. Jadi Allah beritahu pada ayat ni, wa idza ja'atuhum ayatun. Mana degilnya manusia yang jahil apabila datang kepada mereka ayat Allah. Qalu, kata mereka, lan nu'mina, kami tidak boleh terima. Kami tak boleh percaya. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, sehingga kami juga diberi wahyu sebagaimana Rasul-Rasul Allah juga dapat wahyu. Sebagaimana Rasul-Rasul dapat wahyu, kami nak dapat wahyu daripada Allah. Kenapa kena belajar dengan kamu? Sombong ini berpunca pada jahil. Orang berilmu daripada budak pun dia belajar. Sebab ilmu menyebabkan tidak sombong. Jahil menyebabkan sombong. Jadi apabila orang nak ajar satu ayat pun dia kosong, tak ada apa-apa pun, kosong betul-betul. Jika nak ajar satu ayat pun dia kata, kenapa kena belajar dengan kamu? Kami juga nak dapat direct daripada Allah Ta'ala wahyu. Jadi perkataan ini adalah kesan sialnya jahil. Nampak? Sialnya jahil. Teruknya jahil. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wa idza ja'atuhum ayatun, apabila datang kepada mereka ayat yang dibacakan oleh satu orang Nabi, qalu, kata mereka kepada Nabi, lan nu'mina, kami tak akan percaya. Hatta nu'ta, sehingga kami diberi juga mithla ma utiya Rasulullah, sebagaimana dibagi kepada Rasul-Rasul yang mereka kata Rasul Allah. Apa bezanya mereka dengan kami? Apa bezanya mereka dengan kami? Perkataan ini terbit daripada kesan jahil. Allah Ta'ala beritahu, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Allah lebih tahu tempat mana yang dia akan letakkan tugas kerasulan. Siapa yang layak untuk ambil tugas kerasulan. Allah lebih tahu. Oleh kerana Allah lebih tahu, dia pandailah memilih sesiapa. Dia takkan ikut selera sesiapa daripada makhluknya. Jadi perkara tu Allah pilih satu orang saja. Tidak setiap kampung, tidak setiap bandar, tidak setiap rumah. Sebab Allah lebih tahu. Itu surah pada Allah Ta'ala. Adapun kamu tak mahu, ni kenapa? Maknanya dalam ayat ni nak beritahu manusia apabila jahil, kejahilan dialah menyebabkan tindakan seperti begini. Seterusnya, kalau berkekalan dengan keadaan begitu, sombong dia pelihara sombong seperti itu, Allah balas dengan hina. Sayusibul ladzina ajramu, akan menimpa orang-orang yang bersalah dengan sombong seperti ini. Sombong nak belajar ni, dia duk pelihara, Allah Ta'ala balas apa? Sayusibu, akan menimpalah kepada orang sombong, bersalah dengan sebab sombong, sagharun, kehinaan betul-betul di sisi Allah. Allah balas dengan kehinaan betul-betul. Memang tak ada harga. Tidak dihargai. Dunia. Wa adzabun syadid, dan azab sangat berat. Bima kanu yamkurun, dengan sebab rancangan-rancangan jahat mereka menolak kebenaran. Ikuran kerana kesombongan yang lahir pada kejahilan. Ayat seterusnya nak beritahu kepada kita
Alamat-alamat yang mudah difahami tentang orang yang tak sombong, yang ada fitrah baik, yang akan dibagi padanya pusaka Nabi. Dia ada alamat dia. Dan alamat-alamat orang yang mana fitrahnya tak baik, yang tidak akan diberi pusaka Nabi, yang tidak boleh memahami hakikat agama yang sebenar, dia sendiri tak faham macam mana nak mengajar orang lain. Maknanya begitulah keadaan dia. Jadi dua perkara. Jadi Allah kata faman yuridillah, maka siapa yang Allah inginkan ayyahdiyahu, untuk memberi hidayah kepadanya, orang tu, apa Allah buat? Yashrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima agama Islam melalui cara-caranya. Lapangkan, kita terjemah Melayu, asal bahasa Arab syarhu ni mana kupas kulit. Kita sembelih kambing, kita kupas, kita lapah kulit, maka kita akan nampak di sebalik bulu ni dia ada benda lain yang boleh dimakan. Jadi dengan cara lapah kulit baru nampak, oh rupanya begini, ada daging, ada tulang, ada sebagainya, semua ni baik-baik bakal untuk dimakan. Tapi kalau tengok daripada luar, bulu-bulu saja. Jadi lapah tu Arab panggil syarhu. Itu dari segi bahasa. Yang kita terjemah lapah. Jadi Allah Ta'ala apabila dia nak bagi pada satu orang itu hidayah, dia akan buka kefahaman orang tu untuk mendalami Islam. Dia akan buka seorang tu untuk mendalami Islam. Apa Islam sebenarnya? Ia adalah terkandung daripada rukun iman, rukun Islam. Perkara-perkara dalaman dia begini, dan alamat di segi zahirnya begini. Jadi yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan lapangkan dadanya, Allah buka, Allah lapahkan untuk dia difaham akan Islam. Itu alamat dia. Jadi satu orang dia boleh tanya diri lah, saya dengan agama ni macam mana? Kalau saya dalam belajar wahyu yang merupakan teras agama, mudah, maka itulah alamat hidayah. Kalau saya ni payah, itu alamat sesat. Sangat mudah. Begitu juga sebaliknya, ayat ni zajrun tak ditafsir. Wa man yurid an yudillah, dan siapa yang lain yang Allah Taala nak menyesatkannya, macam mana cara? Ya ja'al sadrahu dayiqa, Allah jadikan dada dia sempit. Hadanya sangat-sangat sukar untuk memahami Islam. Sempit lagi sukar untuk mendekati sebagai suatu sumber yang nyalah akan terfaham, akan difahami Islam. Dia satu perkara yang jelas. Islam kalau ditanya, daripada mana punca dia? Semua akan tunjuk pada wahyu. Daripada wahyunya hadis Nabi. Kalau Islam tanpa wahyu, tanpa hadis Nabi, Islam apa tu? Islam rekaan, bukan Islam sebenar. Jadi apabila seseorang nak dibagi kepahaman agama, Allah bawa kepada punca agama yang tak boleh diingkari oleh siapa saja, di mana-mana saja. Orang yang ada agama ni panggil ulama, sebab dia ada hubungan dengan punca. Pengikut-pengikut dia mukallid tak tahulah seperti gerabah. Yang boleh bawa sungguhnya Injil. Jadi untuk mengetahui agama daripada puncanya, dua kemungkinan. Kadang-kadang Allah Ta'ala buka sehingga dia rasa mudah untuk mendekati punca yang daripadanya lah agama. Dan mudah faham. Dan agama memang mudah faham. Tapi kalau orang tu jenis Allah nak sesatkan dia, punca dia pun Allah Ta'ala tak bagi. Itu satu perkara yang sangat mudah. Ya ja'al sadrahu, Allah jadikan hatinya, duduk dalam dadanya, dayikan sempit untuk mendekati punca. Harajan sukar untuk memahami punca. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah sempitnya dada dia, seolah dia dipaksa mendaki ke langit tanpa tangga. Allah Ta'ala adakan jumlah ka'annama, seolah-olah yas'adu, dia mendaki ke langit tanpa tangga. Kadzalika, begitulah. Yaj'alullahu rijsa, Allah jadikan kekotoran syirik 'alal ladzina, kepada orang yang la yu'minun, tidak akan beriman. Nak kembali kepada punca yang menyebabkan terbukanya tauhid, sangat suka. Ayat seluruhnya sebagai tafsir. Wa hadza, dan inilah dia satu-satunya. Isim isyarah nak menunjukkan kepada kita tidak ada yang lain. Tidak ada yang kedua. Inilah dia siratul rabbika, jalan Tuhan kamu, yang berkeadaan mustaqiman, lurus, tidak bengkok-bengkok. Jadi dalam ayat ini ada tiga. Pertama, hadza ni maknanya ini sahaja.
Tidak ada dua. Siratu rabbika, jalan Tuhan kamu. Jalan maknanya yang boleh membawa kepada bertemu dengan dia di syurga. Sebab jalan bukan duduk atas jalan. Jalan adalah satu alat untuk ke destinasi. Agama dikatakan jalan kerana dia boleh membawa satu orang itu sampai. Destinasi manusia adalah menghadap Allah dan syurga. Dia ada satu jalan. Jalan Tuhan kamunya ini. Dan jalan ni pula mustaqiman. Dia jenis main road. Mana dia adalah lebuh raya yang lurus. Dia tidak bengkak-bengkok. Sukar. Berbelit-belit juga tidak. Dia mustaqiman. Hal keadaan lurus. Qad fassalna al-ayat. Sesungguhnya kami telah jelaskan segala-gala bukti dan dalil. Liqaumin yadhakkarun. Yang akan memberi faedah adalah pada kaum yang bermuzakarah. Yang cuba belajar nak ambil peringatan daripada Allah Ta'ala untuk diikuti setelah difahami. Daripada jalan yang lurus ini, bukanlah kata jalan lurus itu mudah. Terpaksa dilalui dengan cara mengikuti wahyu dan menekan hawa nafsu. Cuma natijahnya ialah lahum darus salam. Bagi mereka nanti tempat tinggal yang sejahtera. Sejahtera daripada mati kedua, sejahtera daripada tua, sejahtera daripada sakit, sejahtera daripada gangguan-gangguan lain, dan berkekalan. Itu sejahtera. Salam maknanya sejahtera daripada mati. Masuk syurga dia tidak ada mati. Yang kedua, sejahtera daripada tua. Masuk syurga jadi muda. Sejahtera daripada sakit. Masuk syurga akan jadi sihat. Sejahtera daripada segala gangguan-gangguan lain, termasuk berkekalan. Inda rabbihim, ada disediakan di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum. Allah Ta'ala lah yang akan melindungi mereka. Bima kanu ya'malu, dengan sebab amal-amal baik dan amal-amal betul yang menepati wahyu yang pernah mereka lakukan semasa dunia. Ayat seterusnya kita akan baca lagi. Selepas mengenai bentuk-bentuk syirik yang ada hubungan dengan jin. Betul-betul syirik ada hubungan dengan jin yang kadang-kadang memesongkan manusia daripada tauhid, yang menjadikan mereka kufur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma ij'alna min ar-rasyidin. Wa sallallahu